Salam hujung minggu di MHI, Sabtu 21 Januari. Istimewa Tarian Singa Yong Jun Lion Dance, gabungan perpaduan rakyat majmuk di Malaysia dalam mempersembahkan tarian istimewa ini. Signifikasi limau sempena sambutan Tahun Baru Cina. Apakah relevannya buah dan pokok limau kepada masyarakat Cina? Dan jom sediakan ayam masak limau ala Chinese style serta apakah lagi hidangan sampingan yang disediakan khas untuk Tahun Baru Cina ini. Selamat pagi semua. Malaysia hari ini. Ya, pagi ini pastinya memang cukup meriah di Malaysia hari ini. Kalau anda lihat sebenarnya ini merupakan persembahan multiracial drum performance daripada Yong Jun Lion Dance. Dan memang kemeriahan ini kami bawakan kepada anda sebagai untuk membangkitkan semangat menyambut Tahun Baru Raya Cina. Ini salah satu elemen penting lah untuk sambutan Tahun Baru. Kita pun cakap dah teruja sangat kuat dengan drum tu. Tak tahulah suara kita didengar ataupun tidak. Tapi yang pastinya kami ingin bawakan kemeriahan yang pasti dapat mengujakan anda sendiri. Melihatkan bagaimana murid-murid kita ataupun mereka dalam kalangan 10 hingga 17 tahun. Saya sebenarnya dah macam update kan. Saya macam semua pagi-pagi dah dapat bersemangat dan pasti anda apa yang menarik tentang sambutan Tahun Baru Cina. Dan juga hari ini kata dia nak bercerita tentang limau. Signifikasi limau. Menu limau macam-macam lah. Ya, sebab kita tahu Tahun Baru Cina ya, semuanya serba baru dengan mereka memikirkan dari segi sudut keuntungan, kebahagiaan dan juga yang membawa tuah. Betul? Ya, hari ini baju merah pun bawa betul. Dan tentunya kami juga akan membawakan tarian untuk sambutan Tahun Baru Cina esok. Esok saya nampak ya. Rina, kalau tengok ni, nampaknya mereka takkan berhenti. Mereka takkan berhenti. Sebab dah praktis lama dan performance dia pun lama. Dah habis ke belum tu? Nampak macam kita pun macam nervous. Ada lagi? Masih tak ada. Dah kepada anda semua teruskan bersama kami. Boleh ke Facebook Live. Malaysia hari ini komen dekat bawah. Apa yang anda paling nantikan pada sambutan Tahun Baru Raya Cina? Macam saya ni lah. Pikiran saya kebanyakan dia memang tahun Cina. Dan kami memang berfungsi ke limau. Itu penting. Saya percaya ini sebagai satu
satu pemberian lah. Istimewa. Sebab kalau kita lihat mana-mana pun rumah yang meraihkan Tahun Baru Cina ini sebagai tanda penghargaan tetamu yang datang bertandang, buah limau ni akan diberi. Tapi kita nak tahu juga apa maksud di sebalik buah limau ini. Bagaimana ia memberi satu yang sangat positif terhadap masyarakat Tionghoa dan lawan-lawan hari ini juga kami nak bawakan bagaimana permintaan buah limau ini sewaktu musim perayaan Tahun Baru Cina. Dah bertenang ke? Dah habis dah, Tanya. Tak. Hebat adik-adik kita. Kami rasa bila adik-adik bergendang semua, kami sama-sama berlawan juga. Inilah yang dikatakan persembahan daripada keluarga perpaduan. Ya, betul. Dan sebenarnya kami tak sabar sebab ini bukan yang terakhir ni. Kejap sabar, ada lagi. Lebih meriah. Sepanjang besaran hari ini memang kami bawakan anda semangat sambutan Tahun Baru Cina. Dan di belakang kami kalau anda melihat, bukan lagi satu istimewa. Bukan kosong-kosong. Ada menu istimewa sepanjang Tahun Baru Cina. Mungkin anda nak pelbagaikan atau variasikan menu anda sepanjang cuti ni. Maklumlah sekarang ni semua orang balik kampung, nak ada masa bersama dengan keluarga selain daripada masyarakat Tionghoa. Kita juga ambil kesempatan. Ya, betul. Dan nak bagi tahu hint sikitlah. Menu-menu ini berasaskan limau. Semuanya ada saring perkaitannya. Tapi Mak kita kata tadilah, bila sebut tentang buah limau ini memang cukup signifikasi dalam masyarakat Cina. Bagaimana kita nak tahu dari segi kelebihannya, bagaimana pula permintaannya untuk tahun ini? Jadi kami ada kongsikan bingkisan sedikit untuk anda. Apa kata kita saksikan? Jom. Silakan. Apabila menjelang perayaan Tahun Baru Cina, semestinya masyarakat Tionghoa akan menghiasi kediaman mereka. Antara dekorasi yang sering dicari ialah pokok limau hiasan yang kebiasaannya boleh didapati di nursery. Seorang daripada peniaga yang memulakan perniagaan sejak Januari 2016 ialah Datuk Seri Nur Syabuddin Monil, 41 tahun. Minat mendalam terhadap perniagaan nursery setelah tamat pengajian dalam bidang pertanian membuatkannya memilih bidang ini untuk diusahakan. Setiap kali tibanya Tahun Baru Cina, permintaan yang sangat tinggi terhadap pokok limau merangsangkan lagi perniagaannya itu. Nursery kami persediaan awal 2 minggu sebelum Raya Cina lah, Tahun Baru Cina ini. Dan biasanya persiapan ini untuk masyarakat Cina ini meraihkan Tahun Baru Cina ini seminggu lebih awal akan buat persiapan. Dan alhamdulillah sambutan amat memberasakan. Untuk nursery ini ada import dan ada yang lokal. Kebanyakan yang ada di nursery ini import dan lokal. Mana ada pengusaha ladang tempatan yang menanam dan kami akan sebagai penjualan. Ada juga yang baka yang bulat seperti mandarin yang mengikut cuaca sejuk. Itu memang tidak ada tanam di sinilah. Anak penurut Kefelda ini memiliki 3 nursery iaitu di Ampang, Setapak dan Kelang. Melalui pengalaman dalam bidang pertanian, usaha dicurahkan dalam menjaga pokok-pokok limau yang kebanyakan diimport dari China. Bagi memastikan setiap pokok dapat tumbuh dengan baik, sebanyak 70% cahaya matahari dan air yang mencukupi diperlukan untuk kesuburan setiap pokok. Anggaran untuk nursery ini lebih kurang dalam 3 kontainer lah. Sebab di mana nursery kita ni ada 2-3 cawangan. Jadi memang kita akan import, kita akan separate lah. Penerimaan dekat sini biasanya pakai sabut. Kita ada masalah shipment juga. Di mana kita tak boleh bawa masuk tanah. Maknanya kita akan buat pengeluaran. Dia masuk benih sahaja. Harga bagi satu pokok limau bermula daripada RM98 sehingga ada yang mencecah ribuan ringgit. Ini bergantung kepada jenis, ketinggian dan perhiasan pokok itu sendiri seperti menambah batuan sungai, jenis pasu yang digunakan dan aksesori kecil yang lain. Dia ada beberapa jenis di mana biasanya limau Chinese ni dia yang kecil lah yang kita lihat sekarang ini, dan ada juga limau mandarin yang besar. Yang warna kuning, yang dia kuning yang kita makan tu lah. Pada kepercayaan orang Cina, limau ni mestilah dia bulat. Untuk perayaan dia adalah bulat, di mana dia suka makan bersama keluarga. Dan biji-biji limau tu adalah kebahagiaan pada mereka lah.
Ada juga pokok limau yang dikategorikan sebagai buah-buahan 4 musim kerana hanya setahun sekali sahaja berbuah. Wah, sekarang ni saya nampak hanya tinggal beberapa sahaja, lebih kurang belasan pokok limau yang berada di nursery ni. Tapi saya tertanya-tanya sendiri, Datuk, sebenarnya limau ni boleh dimakan ataupun tidak? Pada pandangan saya, limau ni tak boleh dimakan lah. Sebab rasa dia masam-masam pahit. Dia hanya sekadar pokok hiasan sebenarnya tahun baru. Tapi yang lebih menarik lagi, saya difahamkan pokok ini mengambil masa lebih kurang setahun untuk hidup dan perlu ditrim untuk dihidupkan semula. Bagi masyarakat Tionghoa, pokok limau ada signifikasi dan maksud yang tersendiri. Disebabkan itulah, setiap kali tibanya musim perayaan Tahun Baharu Cina, boleh dikatakan ini adalah antara hiasan yang perlu ada di rumah. Okey, itu dia tadi antara bingkisan yang baru kita tahu bagaimana permintaan buah limau ini sewaktu musim perayaan Tahun Baru Cina. Okey, Nada, kita dah bertenang ya. Saya nampak bertenang dan menarik nafas lega sebab sekarang ni saya rasa kita dah berada di segmen yang semua ternanti-nanti. Bila cakap pasal makanan kan, kita orang Malaysia lagilah memang nombor satu. Nombor satu. Hari ini menunya sangat istimewa, khusus untuk mereka yang bakal meraihkan Tahun Baru Cina dan mereka juga yang mungkin nakkan resepi baru. Kita bawakan seorang yang sangat pakar untuk masak menunya yang memang menarik hari ini. Ayam masak limau katanya, bersama dengan Chef Razali Zakaria. Terima kasih bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih. Okey, dan sebenarnya mata saya nampak kek. Saya dah ternampak kek dulu. Tenang, bawa tenang Daya, sabar. Itu bukan menu utama kita. Itulah saya macam tak tahan pula tengok yang tu. Tapi tak apalah, kita dah cakap tentang menu utama kita. Adakah ini menu yang biasa dibawakan bila perayaan? Yes, menu ni biasanya kita sediakan di kafe kita ketika musim perayaan Tahun Baru Cina lah. Okey, kita nak tengok cara penyediaannya. Ayam masak limau. Okey, ayam masak limau. Okey. So mula-mula saya panaskan minyak dulu. Okey. Nak tanya Chef setuju ke kalau saya dengan Rina sama-sama membantu? Yes, tolong. Sebab kita hari ini banyak benda kita kena buat. Boleh. Tak sabar. So, terima kasih. Okey, untuk apa ni, semula-mula kita buat marinate chicken dulu. Okey, nak perap ayam. Ya, untuk marinate chicken, normally ayam, bila saya kalau nak buat masakan macam ni, saya pilih bahagian yang ada sedikit lemak lah, macam chicken chop, macam tu. Boleh guna bahagian dada kalau kita suka bahagian dada, tapi untuk bahagian chicken chop ni dia tak ada keras dengan kering lah bila kita goreng. Okey. So mula-mula saya kalau kita dah hiris sebenarnya ayam ni kan. Ayam ni kita dah hiris sebenarnya. Okey. So selepas tu bila kita dah letak ni, kita boleh letaklah sedikit kita punya white pepper. Okey. And then kita letak sedikit black pepper. Okey. And then sedikit garam. Ini yang biasa kita marinate lah ya. Yes, yang biasa, semua yang biasa ya. Yes, semua benda ni ada dekat rumah. Yes, and then kita letak sedikit chili powder. Chili powder baru ada flavor dia. Untuk memberikan sedikit rasa kepedasan bagi masakan kita ni. Gaul dan gaul. Yes. Okey, kalau tak pedas tak masakan Malaysia lah kita ni kan. Okey, selepas tu kita letak 1 biji telur. Okey. Ni ejen pemekat lah ni. Ejen pemekat dan melekat. Sebab kita akan letak kita punya tepung jagung juga. Okey. Kalau kat rumah terlupa nak beli tepung jagung. Okey, boleh kita pakai tepung gandum. Tapi kalau tepung gandum ni, kalau yang dekat Malaysia kita tak berapa ni sangat kan. Kita banyak sebenarnya tepung gandum kat Malaysia ni. Kalau boleh jangan pakai tepung yang berprotein tinggi sebab kita nakkan dia punya crispy tu. Jadi itu tujuan dia juga untuk merangsang. Suka jenis crispy tu. Siapa yang tak suka crispy? Jadi kalau perapan ni paling sedap berapa lama yang kita harus? Sebab ayam ni biasanya kita tak lama lah Kita boleh buat dalam masa
30 minit je. 30 minit. 30 minit. 30 Dah minit. serap dah semua dia punya rasa. So, Okey, ni dah siap perap. Okey. Selepas kita dah biarkan sebenarnya awal tadi kan? Yes. Yang selama ni yang setengah saya jam. dah perap tadi selama setengah jam. Okey. So, terusnya apa yang patut kita lakukan? apa yang Ni kita dah panas boleh dah buat? ni? Yes. Boleh tak Dayah tolong saya untuk goreng? Boleh kan Dayah? Saya jauh sikit lah. Okey. Okey. Pula. So, kita tengok dulu api. Kalau dia api Nampaknya dah okey. berasap. Kuat sangat kan? Yes, kita nak dia api tu untuk kita kita akan buat goreng sebanyak 2 kali. Kalau dalam English kita panggil double frying lah. Untuk first frying ni kita tak nak bakar yang kita tak nak goreng, boleh letak. Kita tak nak goreng dengan api yang panas sangat. Okey. Sebab kita nak masak 2 kali kan? Yes. Goreng 2 kali. So kenapa kita masak 2 kali? Untuk kita jadikan dia tu crispy juga. Itu adalah teknik kebanyakannya is punya Asia lah, macam Jepun, Korea, China. Dia dah banyak kalau kita tengok dalam Korean fried chicken. Untuk nak dapatkan crispiness tu kita buat double frying lah. Baru saya tahu, Chef. Patutlah saya punya selama ni tak garing-garing. Okey, now dah boleh pakai lah teknik ni. Okey, alright, boleh pakai dah. Selepas kita goreng, selepas tu apa pula patut kita lakukan? Okey, so kita tunggulah. Okey, tadi saya tutup api sekejap sebab dia terlampau panas. Terlampau panas kan? Okey, so kita buka sekejap. Sebenarnya menu yang kita sediakan ni bukan saja khusus untuk sambutan Tahun Baru Cina. Kadang-kadang biasalah bila kita selalu makan ayam masak lemak cili padi, ayam masak merah kan. Ayam masak kunyit. Iya, dan ini mungkin boleh jadi salah satulah pilihan kita nak lainkan menu bersama dengan keluarga. Betul tak Dayah? Betul. Chef, jangan sampai saya tolong. Saya tolong. Padahal Chef risau ayam nak masak. Okey. Chef, selain daripada kita goreng ni, apa lagi kiranya langkah-langkah yang penting untuk kita utamakan? Okey, Linda tu dah ready tu kat sana tu. Okey, macam biasanya kalau saya buat, saya akan prepare ayam dulu. Sebab nanti bila lepas kita dah goreng ayam tu, kita kena tunggu ayam tu temperature dia sedikit turun. Baru kita goreng sekali lagi lah. Sementara kita nak tunggu ayam Dayah ni masak, kita nak tengok sosnya sebab inilah kita kata hero untuk masakan ini Dayah. Dari segi sosnya mungkin Chef boleh bersama dengan saya sebab saya tengok kat sini hero-nya ada kat sini iaitu limau. Yang kita ada buah limau yang sebenarnya ada 2 kegunaan dia. Kita dah guna buah ni, saya percaya sebab nampak ada penyagat kat sini untuk kita ambil kulit dia. Okey. Apa langkah permulaan yang pertama Chef kita nak buat? Okey, pertama kali saya nak cakap pasal limau lah. Okey, so limau dekat Malaysia pun sebenarnya kita ada banyak. Kita ada Mandarin, kita ada Neva, kita ada pada Valencia. Untuk masakan hari ini kita pakai Valencia sebabnya kita perlukan jus yang sedikit masam. Saya suka tu masam-masam. So dia kena ada flavor lah bila kita campur dengan soy sauce, bila kita campur dengan kita tunjuk honey. Terus boleh tak? Yes, boleh. Chef, supaya so untuk hari ini kita akan beri sesuatu yang orang kata ubahlah gaya masak kaum wanita kita di dapur nanti kan. Sambil saya buat tu saya nak bagi tahu berapa lama saya nak kena goreng ayam. Okey. Sampai dia masaklah. Sebab kata double kan? Yes. Yang tu dah boleh angkat. Okey. Dah boleh angkat. Baik, okey. Sos boleh buat ya. Apa bahan pertama yang kita nak masukkan dalam sos kita untuk kita buat sos ni, Chef? Okey, untuk hari ini kita tak terkena tunggu minyak panas sangat sebab saya dah potong. Okey, dia bila kita nak buat stir fry ni, kita kena tengok macam mana halusnya kita potongan. Hari ini saya potong tak kasar-kasar sedikit so kita boleh letak waktu minyak ni lah sikit. Okey, kita letak bawang putih. Lepas tu kita halia. Okey. Saya rasa dalam masakan Cina memang 2 ini adalah bahan utama kan? 3 bahan utama which is cili kering. Betul. Yes. Ini memang kita dah tahulah masakan Cina banyak menggunakan bawang putih, halia dan juga cili kering. Okey. Kita nak tumis dia sehingga naik bau dulu sehingga naik bau. Okey. Dia memang memberi kombinasi rasa yang berbezalah sebab ada rasa pedas daripada cili kering, rasa masam daripada buah limau ni kan. Okey. Wah, cepatnya dah naik bau. So sekarang kita boleh letak yang air dulu, baru kita saya letak sedikit leek lah. Okey, biasanya dalam masakan Melayu kita pakai bawang merah. Okey, dalam masakan Cina kebanyakan kita pakai leek. Okey, so kita letak leek sikit.
Lepas tu bolehlah letak kicap sikit. Okey, berapa sudu kita nak Okey, letak ni? kicap ni dalam 1 tablespoon. Ini kicap masin ke atau kicap manis? Okey, ni kicap masin. Jadi satu sudu cukup. Boleh letak semua tu. Okay. Oh, letak semua. Yes. Ui, baunya. Itulah, kalau bawang putih ni kan, bau dia tu. Kan. Naik lah. Okey, Dah naik dah sekarang bau? kita dah boleh letak orange. Okey. Bawang orange ada kat rumah ni. Letak separuh Ni saya dah rebus tadi. Dah rebus, dah perah. Dah perah. Baik, Okey. semua separuh. Separuh dulu. Separuh dulu. Lepas tu kita boleh letak kita punya madu. Oh, ini madu. Ini bagi manis sikit je. Bagi manis sikit. Okey, nak dapatkan kemanisan daripada madu ni cukup satu sudu. Cukup. Sihat ya? Ya. Ya, sangat sihat juga Raya. Ya, betul. Okey. Raya dah masuk gorengan kedua. Okey. boleh tak? Okey. Itu ayam yang dah siap tu mungkin boleh. Okey, sekejap saya betul. boleh tolong kacau-kacau sikit. Boleh. Okey. Okey, Chef. Lepas kita dah letak semua ni, apa yang kita boleh masukkan lagi ni? Okey, sekejap kita kena tunggu biar dia masak mendidih sekejap. Lepas tu nanti kita adjust lah dengan sedikit garam, dengan sedikit ni Masuk semua. garam sikit Ya. kan? Okey, maksudnya di sini kita boleh nampak sambil Rina dan juga chef menyiapkan sos kita punya masakan ni. Tak apa. Saya rasa Pak kita berehat sebentar sebab tak sabar nak tengok hasil masakan Chef Rina. Sabar, nanti kita tunjukkan hasilnya ya. Okey. Daya rasa. Lepas ni Daya rasa. Saya janji dengan tetamu kita lagi seorang. Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Wah, sedap yang Bangun kan? Kita ni Okey. apa? Boleh sama goreng. Ya, nampaknya saya dah berubah ke meja santapan. Ya, tapi makanannya tak tiba-tiba lagi. Saya nak tanya dulu lah dekat sahabat saya. Rina, okey ke masak tu? Okey, jangan risau. Saya ambil alih tugas awak goreng ayam ni. Bagus. Awak buat Double kerja fry, separuh jalan Tak double fry. Saya ada tetamu. Okey, baik. Kita Boleh dahulukan teruskan. tetamu. Okey. Sebab saya nak tahu kenapa limau Mandarin ni memang sangat penting untuk masyarakat Cina. Memang sangat penting. Betul. Ya, betul. Jadi saya bersama dengan seorang tetamu yang cukup cantik di sebelah saya. Terima kasih. Kita perkenalkan diri dulu. Boleh. Selamat pagi semua. Nama saya Zhao Wanzheng. Saya dari China. Dan saya sekarang ni kerja dekat Institut Kongzi University Malaya. Oh, baik. Maksudnya awak memang betul-betul berasal dari China? Betul. Memang import dari China. Ya, tapi awak bertutur bahasa Melayu dengan sangat lancar. Terima kasih sebab dulu saya pernah buat pengajian Malaysia dekat Beijing Foreign Studies University. Wow, dah berapa tahun dah kiranya kalau nak cakap Kalau kira duduk kat Malaysia, sekarang ni dah tahun ke-9. tahun ke-9 ya? Pergi balik macam tu. Okey. Terima kasih kerana bersama Terima kasih. kami. Dan hari ini sebenarnya kita bercakap tentang signifikasi limau. Okey. Kenapa bila sambutan Tahun Baru Cina, memang nombor satu yang orang akan bercakapkan limau. Bagi orang limau, hadiah limau. Sebab limau ini dalam berjenis bahasa ataupun dialek dekat China kan kita panggilnya kan ataupun juzi. Okey. So namanya kan dia dalam Cantonese maksudnya emas. Oh. Kalau you bagi emas kepada orang semasa perayaan, maksudnya bagi untungan ataupun kemakmuran kepada orang. Kalau macam ini kan, limau ini, pinjam ni sekejap ya. Okey, pinjam. Silakan. Pinjam je. Yang ini dia panggil cengzi. Maksudnya semua benda dijadikan lancar. Cengzi. Cengzi. Oh, okey. Kalau yang ini kita sentiasa jumpa yang kecil, dia manis, senang buka, Betul. senang makan. Kan kita bagi ni sebagai kita bagi untungan kepada orang, lepas tu kita bertukar pula. Oh, itu dia punya maksud sebenarnya untuk betul. macam memberikan keuntungan kepada orang. memberi kepada Jadi untungan. kalau saya bagi limau dekat jiran saya, limau jenis apa yang macam the best lah? Sebenarnya ikut orang, yang ini biasanya dia manis. Manis. Dan biasanya orang suka besar sebab nak untungan besar Ya. kan, nak banyak lah. Lepas tu you boleh je bagi macam jenis ini pun boleh. Ini beza ya dengan yang ni? Sebenarnya dia ada variation daripada ini. Ada variation lah. Oh, okey. Kalau saya nampak yang ini sedikit besar sedikit. Sedikit besar. Saya rasa dia antara yang pomelo, yang limau Bali ini dengan limau Mandarin ini. Okey. Dan kalau ikutkan, adakah limau ini juga terlibat? Ada. Dia memang terlibat. Sebenarnya panggil youzi. Dia sangat-sangat penting untuk orang China. Ya. Sebab benda ini panggil youzi kan. Maksud dalam sebutan lebih kurang sama, kita cakap ini macam menjaga anak-anak saya. Bayangkan kalau ahli keluarga pergi jauh-jauh, tinggalkan kampung halaman, so kita macam nak menjaga dia, janjikan jalan dia selamat. Jadi kita akan memberi youzi kepada orang. Oh, ini Ya sebenarnya betul. maksudnya. Dia ikat cantik-cantik, lepas tu tergantung pula. Dan adakah macam berapa
berapa banyak biji limau itu menggambarkan sebenarnya? Nombor. Nombor. Nak tahu juga kita kan? tahu kan orang Cina memang suka 8. Tetapi kalau bagi 8 limau ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Kan? Saya takut 5 orang kena bawa. Besar betul. Jadi sebiji biasanya sudah cukup. Okey. Dan biasanya kalau limau macam ini, kita suka nombor-nombor macam 2, ataupun 6, ataupun 8, ataupun 12. Sebenarnya nombor ni macam sepasang. Kita tak nak seorang-seorang. Kita nak sentiasa bersama. Baik. Itu ada maksud daripada nombor tu. Tapi jangan 4 ya. Jangan 4 ya. Jangan 4. Itu saya rasa memang kebanyakan kita memang tahu. Nombor 4 jangan. Kita ambil 8 lah. 8 orang. Okey. Dan kalau kita tengok depan ni limau kasturi yang comel-comel ni, ini adakah sama juga limau purut? Adakah ini salah satu di antara yang boleh kita bagi kalau sambutan Tahun Baru Cina? Saya rasa bagi pokok mungkin sesuai sikit. Pokok limau tu pokok hiasan. Sebab pokok limau tu you nampak dia sebuah-sebuah dia macam sebiji-sebiji comel kan. Lepas tu kita sebagai guna ini sebagai hiasan dalam rumah kan. Dia panggilnya taji tali. Maksudnya panjang auspicious. Lagi sekali saya nak ikut. Taji tali. Taji tali. Ya betul. Maksudnya? Maksudnya banyak untungan dan auspicious ya. Taji tali. Wah. Sebenarnya ni. Thank you cikgu. Okey, sama-sama. Dan tadi kita bercerita tentang variasi limau. Okey, saya dah fahamlah. Lepas ni saya rasa nak carilah limau Bali ni, saya nak bagi jiran saya. Okey, tapi kan tentang pokok limau. Saya perasan kadang-kadang kalau kita pergi kedai ataupun rumah, mereka kata macam, ubur pokok limau ni bagus. Signifikasi pokok limau. Maksudnya everything is everything goes very well. Semua benda dijalankan dengan lancar, banyak untungan. Okey, jadi kalau kita bagi, contohlah saya diberi pilihan. Nak bagi pokok limau ke nak bagi limau dekat saya punya kawan-kawan yang kaum Cina? Pada pendapat saya silakan. Boleh je kalau sebelum Tahun Baru Cina, boleh je bagi pokok limau. Okey, sebelum Tahun Baru Cina. Dia jadi jiran ataupun kawan-kawan, dia boleh menghiaskan rumah dengan limau. Pokok limau itu. Pokok limau, okey. Tapi kalau sudah macam hari ini kan, start dah Tahun Baru Cina, jadi bagi je limau macam ini. Bagi saja ya? Bagi saja. Lepas tu ini angkat saya bagi untungan yang baik, kemakmuran kepada puan. Ingat ya, itu maksudnya macam kiranya kalau kita memberi tu memang sesiapa saja yang menerimanya mesti happy. Sebab kira kita membawakan kemakmuran kepada mereka. Kekayaan dan kemakmuran. Lagipun dia sedap kan? Betul. Banyak macam isi, sangat sihat. Sihat, sedap dan bawa ong. Betul. Tapi kan kawan kita tadi, saya tengok macam dah siap ke dia punya masakan ayam masak limau? Dah siap ke dekat sana? Mestilah dah siap. Awak tak bau ke yang sedap-sedap ni? Bau tak? Memang sedap. Sekejap ya. Saya tengah nak hidangkan untuk Dayah dan tetamu istimewa kita ya. Dengan Wan Zen. Sangat beruntungnya. Ya, sangat beruntung Wan Zen. Bukan senang tau kita punya host nak masak sampai siap. Selalunya dia akan rasa. Ini cabaran cabaran. Okey, kita boleh bagi limau dekat dia juga kejap lagi ke? Boleh. Bolehlah ya. Kalau yang kecil ini, walaupun dia kecil tapi manis. Betul. Saya sangat suka yang kecil. Yang sangat sedap. Kalau ini, dia besar sikit, sedap juga. Nampak cantik. Kalau yang ini, kita harap semua benda apa-apa kamu nak boleh dijadikan. Itu maksudnya? Ya, berjayalah. Berjayalah. Okey, alright. Jadi kalau bolehkah kita rasa? Boleh. Takkan tak boleh. Tak sabarlah. Memang yang tak sabar Dayah kan? Okey, kita nak bawa ini istimewa ya. Saya hidangkan terus. Saya rasa berbangga terima kasih dapat kongsi bersama dengan tetamu kita ya. Sangat sedap ni. Dan ini ada bezanya tau. Ada beza. Ini yang saya buat. Ayamnya digoreng oleh Dayah. Okey. Sosnya dibuat saya. Ini yang chef lebih cantik lah kan? Tapi sama cantik. Ya. Mari duduk. Okey. Ni saya punya rabbit. Rabbit saya. Okey. Ini ya. Awak kata tetamu istimewa kita rasa bersama dengan Dayah. Saya pula yang nervous tiba-tiba. Okey, kita rasa yang Rina masaklah. Okey, boleh. Okey, jom. Okey, silakan. Ready? Wan Zen. Yes. Okey. Sure. Okey, kita sama-sama. Saya ambil segetul. Okey, Rina rasa sekali lah. Baunya memang sedap. Bau sedap. Dengar tu, baunya sedap. Bau sudah 5 bintang. Bau dan apa bentuknya memang 5 bintang. Okey, mari kalau kita ada 10 bintang saya boleh bagi 10 lah. Rasa dulu. Okey, rasa dulu. Kita. Okey. Okey. Narik.
Panas. Tak apa. Ambil masa dulu. Inilah antara menu istimewanya. Jujur, Ya. memang rasa dia punya masam. Betul. Ada Daripada rasa limau, ya? Dia pedas dia sedikit. Okey. Ada kerangupan di situ. Wan Zain, apa pendapat awak? Objektif saya sudah dah cukup untuk macam mana menjelidakan dia, kesetapan dia. Kesedapan yang terbaik. Kita bagi 5 bintang untuk Rina. Seseni. Jadi kita mau hadiahkan Rina limau. 5 balik. Limau. Okey. Ini berkenaan dengan kalau bercerita tengang limau ni kan. Tadi dah cerita dah bagaimana memberi signifikasi dan sebagainya. Cuma kita nak tahulah kebiasaannya bila kita tengok tekstur limau ni pun ada juga maksud dia kan. Kalau dari segi fizikalnya yang bulat, Ya, betul. kemudian dari segi pusarannya, semuanya ada maksud ya. Ya, betul. Wow, hebatlah sebab setiap tu memberikan perlambangan yang positif, Ya. yang membawa makna kebahagiaan, kegembiraan. Betul. Dan sebenarnya bercerita tentang makanan dan hidangan, kita nak juga kongsi kepada anda semua tentang hidangan sampingan. Wah, Kan hidangan menarik. sampingan. Kita ada sediakan satu video. Chef, terima kasih Chef. Terima kasih. Tanpa Chef tidak jadilah lauk-lauk ini. Betul. Terima kasih turunkan ilmu yang sangat berguna untuk kita pelbagaikan menu. Terima kasih juga Thank untuk you. Wan Zain. Selamat datang dari China. Sama-sama. Terima kasih. Sini Kuala kongsi Okey. pacai. Sini. Hari ini makan besar. Memang makan besar. Saya akan nanti tanya chef macam mana masak ini. Malam ni saya nak masak boleh. untuk kawan-kawan saya. Betul. Jadi sekali ni kita nak saksikan paparan, kita tengok menu-menu lain ya, menu-menu sampingan. Okey, boleh. Every time sekolah sudah balik, sambung tengok dia, tak senang lah. Ini macam buat kalau buat siap terus masak 6 jam. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini saya berada di Jenjarum untuk tunjukkan kepada anda menu daripada masyarakat Cina yang kita sendiri boleh lakukan di rumah. Nampak simple tapi macam mana nak buat tu? Jom ikut saya. Ini adalah cakui. Memang biasa didengar dijual di mana-mana kita pergi. Ini mudah dicari. Tapi apa perbezaannya cakui yang anda pernah makan dengan cakui yang ini? Saya nak bersama dengan Cik Yu Chai Li. Hai Uncle, apa khabar? Sihat ya? Sihat. Masih kuat? Boleh tahan. Mungkin Uncle boleh ceritakanlah. Boleh. Ini cakui ini apa keistimewaannya? Cekui ini ya. Saya ada taruh itu bawang putih, bawang merah, goreng keluar macam ini macam. Ini adalah sup kacang putih, betul? Ya betul. Ini Kacang merah. sup kacang putih, kacang merah. Dan kalau anda dapat lihat di hadapan inilah bahan kasar sebelum dijadikan. So ini kacang merah, ini kacang putih. Uncle boleh ceritakan ini macam mana nak buat? Ini macam buat kalau buat siap terus masak 6 jam. Baru boleh ini macam rasa makan lembut-lembut lah. Ada taruh gula lain-lain perasa? Itu masak siap baru masuk gula tu ya. Oh, mau kasih 5 jam? 5-6 jam. dulu? Kurang-kurang. Oh, masak daripada pukul berapa? Masa saya pagi pukul 9, nanti pukul 3 baru siap. Pukul 9 masak, pukul 3 baru siap? Kuih kacang tumbuk kaya dengan rasa lemak manis cukup menggamit memori terutama di zaman kanak-kanak. Namun untuk mendapatkan kesempurnaannya menuntut kesabaran yang tinggi. Kacang tanah yang sudah disaring akan disangai terlebih dahulu, kemudian dibiarkan seketika untuk membuang kulitnya. Sementara itu campuran gula pasir dan gula perang perlu dicairkan selama 30 hingga 40 minit. Rutin diteruskan dengan mengadun gula yang sudah larut bersama kacang sebelum dicanai sehingga mendapat tekstur yang diingini. Proses membalut bermula dan perlu dilakukan ketika masih suam kerana lebih mudah. Bahulu antara kuih warisan yang melambangkan kepelbagaian kaum di Malaysia, boleh dikatakan ramai yang menggemarinya. Namun bahulu yang disediakan ini cukup berbeza berbanding biasa.
Ang Sun Chong, 27 tahun, mendapati keunikan bahulunya itu adalah faktor utama yang menambat hati setiap pelanggan. Ingat Maya Shop, right? Ya, lagi kita pernah datang pas satu itu berantak. Ya, so dia bawa Maya Shop macam ini loh. Daripada awal proses pembuatan sehingga ke meja hidangan, segalanya dilakukan berdasarkan resepi keluarga sejak 16 tahun lalu. Kita biar mama buat loh. So every time sekolah sudah balik, saya tengok dia tak senang lah. Ya, saya tengok dia tak senang, so I just mau arrange yang itu business, kasih dia senang sikit, tapi kerja pun ada duit macam ini lah. Meninggalkan hiruk pikuk di kota, anak jati Jenjarum Selangor ini cekal menghabiskan waktu siang dengan membuat kuih bahulu seawal jam 9 pagi. Apatah lagi bila tibanya musim perayaan, tahun ini sahaja dia menerima lebih 300 tempahan daripada pelanggan. Disebabkan minat, dia bahagia dengan apa yang dikerjakan. Ini membuktikan duduk di kampung bukan bermakna tidak boleh berjaya. Kuncinya adalah usaha yang berterusan tanpa lelah. Bersama kami di Malaysia hari ini, dah cerita pasal buah limau, dah cerita pasal masakan. Ini kita nak memberi fokus bagaimana nak menjaga kecantikan diri anda bersama dengan Norvela Beauty. Ini dia, saya nak perkenalkan pengasasnya, Puan Nurul Arija Zainal Mahiran. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, baik Lina. Okey, kita juga bersama dengan Maizura Muhammad, usahawan Norvela Beauty. Terima kasih kerana bersama kami di MS Shai pagi ini. Banyak kita tengok produk-produk menarik daripada Norvela Beauty. Tapi apa yang istimewanya nak diceritakan di MS Shai pagi ini? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, istimewa untuk penonton TV3 hari ini, kita bawakan produk baru under Norvela Beauty, iaitu seperti biasa Norvela Beauty ni Rina, dia dah 5 tahun di pasaran dan kita dah ada 300 outlet farmasi yang terpilih yang bawa produk Norvela Beauty ni. Tapi hari ini memang istimewa sebab kita rilis hari ini Rina. Wah, hari ini. Okey, baiklah. Bila kita dah cerita tentang produk istimewa ini, pastinya ramai nak tahu tentang kelebihan produk ini yang pastinya adakah mungkin perbezaan dengan jenama face oil yang lain di pasaran? Betul. Okey, macam ni. Untuk kita punya pengeluaran terbaru iaitu face oil, kalau kita boleh tengok dalam face oil kita ni, dia tidak melekit. Dia mudah meresap dan tekstur dia sangat lembut. Walaupun skin kita ada masalah apa sekalipun, memang sesuai untuk dipakai. Tekstur dia tak sama dengan tekstur face oil yang lain. Walaupun berminyak, tapi dia cepat sangat meresap dan sesuai untuk semua jenis kulit. Kalau boleh kita titiskan sekali lagi supaya titiskan kita sekali nampak lagi. Tekstur sebenar dia. Tekstur sebenar. Kita boleh titiskan kan. Yang ni memang tak rugi kalau siapa pakailah sebab untuk perempuan boleh, untuk lelaki pun boleh dan dia memang khaskan untuk merawat kita punya skin. Okey, kita dah tengok dah dari segi teksturnya itu, tapi mungkin ramai nak tahu apakah fungsi di sebalik penggunaan face oil ini dan ramuan yang terkandung di dalamnya. Okey, saya pecahkan Rina dua ramuan yang paling killer dalam face oil ni yang tak ada, mungkin berbeza sedikit dengan brand-brand lain. Okey, untuk pertama, ramuan yang pertama kita ada argan oil yang di mana dia membantu untuk membaiki sel-sel kulit yang rosak, terutama orang yang pernah pakai produk-produk yang ada produk merkuri, produk kimia. Jadi dan dalam masa yang sama dia ada vitamin E dan dia sangat membantu untuk memudahkan parut, memudahkan jeragat dan juga untuk orang kata mengecutkan kita punya jerawat tu Rina. And then dia ada dua, satu lagi kita ada rose oil dan rose oil ni dia sangat membantu untuk mencerahkan kita punya kulit wajah. Tanpa make up pun, insya-Allah kalau kita tak make up, kita just macam nak pakai face oil ni, dia nampak lagi fresh. Boleh ya? Ya, lagi glowing. Ni nak masuk TV kena make up kan. Tapi insya-Allah kalau pakai dia memang auto nampak glowing. Okey.
bila kata Otto nampak glowing tu pastinya ramai yang dah tak sabar nak tahu tentang kelebihan dia kan. Cuma kadang-kadang biasalah kita wanita ni dari segi rutin penjagaan kulit wajah ni ada pelbagai produk kita gunakan. Pencuci mukanya, serumnya dan sebagainya. Bolehkah renewing face oil ini sebenarnya kita campur dengan item-item yang lain? Ya, betul. Soalan yang bagus tu, Rina. Sebab ramai dekat sini bila pakai face oil, mereka akan tertanya, adakah boleh pakai dengan item lain? Boleh pakai dengan produk lain ke? Okey, untuk dalam Norvela sendiri, kita ada item iaitu kita ada serum. Antara killer produk kita jugalah sebelum ada face oil ni, kita ada serum dan kita ada, kalau boleh tengok dekat depan ni, kita ada beauty box, iaitu Smart Skin lah. Dalam Smart Skin ni kita ada CC cream dengan moisturizer. So bila dipakaikan sekaligus, maksudnya dalam skincare rutin kita, dia boleh lagi membantu untuk merawat skin. Terutamanya yang masalah jerawat, masalah parut, dia boleh mengecutkan jerawat juga. Dan terutamanya kalau kita yang ada jeragat, untuk mengurangkan kulit ada jeragat tu, memang Mai sendiri memang sarankan set komplit daripada Norvela Beauty adalah ketiga-tiga item ni. So dia lagi orang kata melembapkan kita punya kulit lah sebenarnya. Ramai orang takut nak cuba face oil, takut berminyak. Tapi untuk Norvela Beauty, sebab kita sebelum rilis kita dah bagi secara percuma sebanyak 6,000 botol kepada pengguna-pengguna Norvela Beauty, dan alhamdulillah mostly feedback kita dapat yang best-best lah. Bila sebut tadi tentang pelancarannya pada hari ini, agak-agaknya lah kan, berapa banyak pengeluaran face oil untuk pelancaran hari ini? Okey, untuk pelancaran hari ini kita hanya keluarkan 25,000 unit sahaja, Rina. Dan kita rilis hari ini mostly daripada dengan HQ memang dah tak ada. Korang boleh cari yang mana nak dapatkan face oil Norvela Beauty, korang boleh cari ejen stokis kami. Okey, sekarang ni mudah je, Rina. Type je dekat Facebook, contoh Norvela Beauty area mana, KL. InsyaAllah akan keluar. Dekat TikTok pun akan keluar. Mudah nak cari, ya? Sangat mudah. Korang jangan lepaskan peluang untuk dapatkan face oil ni dengan harga yang mampu milik Rina. RM29.90 sahaja. Dan mungkin dia bertahan sampai sebulan lebih, Rina. Sangat-sangat jimat. Okey, dan saya percaya ini juga penyelesaian masalah bagi wanita kita. Sedikit pesanan akhir untuk mereka. Okey, untuk pengguna Norvela Beauty, insya-Allah korang boleh dapatkan produk-produk Norvela Beauty, gunakan tanpa was-was. Kita dah 5 tahun di pasaran dan dah conquer lebih 300 farmasi yang terpilih. Jadi kita dekat situ kita dah boleh buat pilihan sama ada brand ni selamat digunakan ataupun tidak. Yang pastinya ia akan menjanjikan sesuatu yang cukup istimewa kepada penggunanya. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Nurul Arija Zaidal Mahiran selaku pengasas Norvela Beauty, juga bersama dengan Puan Maizura Muhammad, usahawan Norvela Beauty, bersama kita hari ini berkongsi tentang kehebatan produk mereka. Baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MA Syai. Dayah dah tunggu tu sesuatu yang istimewa, sekejap saja lagi.
Hebat, hebat. Saya sebenarnya tidak sangka anda akan melompat seperti itu. Ini kalau ramai-ramai lagi gempak ni. Okey, inilah sebenarnya kita nak kongsikan hari ini bersamanya. Kita nak bawakan Master. Master Kobe Chan Yongzhen merupakan guru. Selamat pagi. Ongsi Pacai. Ongsi Pacai, Sini Kuala. Okey, kita nak cerita tentang Yongzhen Lion Dance. Sejak bila ditubuhkan, Master? Lion Dance Yongzhen ditubuhkan pada tahun 2013. Oh, dah 10 tahun. 10 tahun. Baik. Dan macam mana pula dengan cara pemilihan mereka yang untuk sertai sebab nampak semua berbakat. Betul? Kan macam yang di belakang kita ni dengan karakter, dengan wajah dia. Power. Kita orang biasa tahun baru Cina kan, ada diajak pergi sekolah rendah untuk buat persembahan. Pada masa tersebut, mereka yang sekarang host yang tengok tu masih budak sekolah rendah lah. Masa tu dia orang rasa minat dengan kepala singa kita, kenapa mata dia boleh blinking-blinking, telinga boleh lompat kan. Excited lah. Excited. So dia orang minta permission daripada ibu bapa dan join kita lah. Kabarnya Daya Master memberi kelas kepada adik-adik kita ni secara percuma. Ya, betul. Wow, hebat. Mungkin boleh cerita sikit bagaimana mereka boleh belajar ni dalam tempoh masa berapa lama untuk mahir bermain drum dan sebagainya? Okay, for every people from zero to hero, approximately takes about 1 year. Setahun ya? Setahun. Setahun untuk mahir. Okey, kalau kita lihat kan, macam saya pun daripada saya kecil, saya tengok pun macam saya berminat lah macam nak cuba kan. Macam sukalah tengok. Sempat lagi tak? Ayah belajar. Sempat. Selagi dia ada passion. Selagi ada passion. Itu syarat dia. Boleh bagi short course ke untuk daripada setahun jadi 3 bulan ke? Boleh mahir? 3 bulan boleh? Boleh lah Daya. Yang tadi multiracial group tu, benda ni sebenarnya advanced edition, dia orang baru pakai masa 3 bulan. Untuk expertkan benda-benda tadi. Okey. Dan kalau nak cakap latihan tu, adakah memang sangat intensif? Berapa kerap latihan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan? Seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali. 3 kali berlatih ya. Okey, memandangkan esok tahun baharu Cina, dah banyak ke tempahan persembahan dibuat untuk persatuan ni ataupun kelab ni? Ya, memang. Kita nak pergi meraya dekat sponsor kita, sponsor punya rumah sama dengan supporter-supporter semualah. Okey, ada berapa banyak persembahan sepanjang tahun baru Cina? Sehari 6 sehingga 7 show ni macam. Sehari 6-7 show. Itu stamina mesti kena kuat tu. Betul. Kan? Dan kalau bercakap tentang persembahan, berapa hari selalunya persembahan ni boleh diteruskan? Kita ikut location. Okey. Berapa jauh dia. Sama lokasi. Kalau lokasi jauh, kita tak rushing sangat. Kita tak buat banyak untuk sehari lah. Okey. Okey, kita nak jemput semua adik-adik kita untuk masuk, nak buat persembahan sekejap lagi kan? Boleh standby dulu. Boleh standby, boleh masuk. Okey. Master, bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut ataupun masih ada lagi yang rasa, saya esok nak sambut tahun baru Cina lah, belum ada lagi persembahan, nak kontak macam mana? Boleh hubungi saya lah. Okey. Mungkin Master dah takut dah sekarang. Takut ya? Sebab sehari 7 persembahan. Boleh ada Instagram? Atau kita Facebook? ada Facebook. Boleh layari Facebook kita lah. Okey, Yongzhen Lion Dance. Ya. Okey, baik. Nampak tak kat belakang kami dia dah sibuk-sibuk. Sebenarnya mereka nak buat persembahan terakhir istimewa untuk anda penduduk Malaysia hari ini. Apa nama persembahan terakhir ni, Master? Kita punya teaching formation. Kita ikut zodiac. Okey. Okey, so tahun ni rabbit kan? So ada berkaitan dengan rabbit. Dalam bahasa Cina dia Tu Qi Yang Mei. Tu Qi Yang Mei. Bagus lah pandainya. Tu Qi Yang Mei. Betul lah kami sebut, okey ya? Okey, betul ngam. Tu anak. Ya, betul. Lebih Mana explain boleh. Anak yang membawa tuah. Blessing good and bring fortune lah. Good fortune. Penting membawa tuah lah. Baik, Master, terima kasih. Sama-sama. Bersama kami di Malaysia hari ini. Adik-adik semua dah ready? Tengah bersedia. Bersedia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada terima kasih Master banyak-banyak. dan kepada semua Terima kasih. tetamu kita hari ini dengan kita masaknya
Okey, ayam ala-ala masak limau ya. Kita dah tahu apa signifikasi limau Mandarin bagi masyarakat Tionghoa dan esok pastinya istimewa. Daya seronoknya awak nak pergi beraya. Esok kiranya saya akan menyambut Tahun Baru Cina bersama dengan Fazli ya. Bersama Fazli, tapi bukan di sini, kami akan bersiaran dari luar dan ceritanya antara intipati saya akan memasak di sana. Masak lagi. Masak lagi. Jadi anda semua tolong jangan lepaskan peluang untuk sama-sama beraya dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, baiklah. Terima kasih untuk semua yang menonton pada hari ini dan pastikan mereka yang baru dalam perjalanan nak balik kampung kan, cutinya panjang. Terus orang kata hati-hati di jalan raya dan pastikan keselamatan keluarga sebab kita balik nak seronok-seronok kan. Ya, betul. Jadi kena pastikan semuanya dalam keadaan selamat. Dan jangan lupa, sempat ni pergi beli limau, kita hadiahkan kepada jiran-jiran kita. Betul? Sini Kuala kongsi pacar. Bye. Silakan adik-adik.